seorang yang kerap bermimpi bertemu Rasulullah. Mustahil. Ada apa-apa kawasan, dia bertemu Rasulullah. Kadang dapat terus. Tapi benda ini tak boleh jadi hujah. Saya mimpi Rasulullah. Cerita mengenai dengan Nabi ini kalau kita bohong, sedia terpadan dengan aku. Kita bermimpi jumpa Nabi, ingat 3 perkara. Yang pertama, sebagai isu tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolehkah dijadikan sebagai hujah isu syarak ataupun untuk menjadi bukti dan juga dalil bagi sebarang tindakan. Bagi mereka yang bermimpi dengan perkara yang baik, yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua meyakini kalau mimpi baik akan mendapatkan kebaikan, yang ketiga berhati-hati ketika menceritakan mimpi. Mimpi bertemu Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, kata Nabi. Siapa yang dalam hadis Bukhari, siapa yang lihat aku dalam mimpi maka dia telah melihat aku. Tapi hendaklah melihat Nabi, bukan pi melihat pakcik Arab yang pakai baju putih. Mimpi dengan jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukannya hujah, tapi dia merupakan panduan ataupun pedoman dalam kehidupan kita. Kita ni betul, kalau tak betul dia mau tanya tu baik jadi. Dia ada lagi tak mati. Nabi jumpa dengan dia dalam mimpi. Nabi kata, wahai tuan guru, wahai tuan guru, wahai tuan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpi saya tanya pada Datuk Tuan Ibrahim. Datuk Tuan Ibrahim kata, ya mesti dia ada. Dia bukan bangsa, dia tengok orang yang siapa yang baik, yang dia mesti ada bolehlah. Tapi waktu saya mimpi bukan sekali, banyak kali. 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 Dia mengaku beliau adalah, dia kata saya ni Nabi Muhammad. Adakah orang bukan Islam boleh bermimpi melihat Rasulullah? Ya, boleh. Kita akan pergi pula bersama dengan lagi, kita akan pergi juga orang bukan Islam yang mimpi Nabi. Kawan-kawan yang hadir terus dekat live awak tengah-tengah ni, kalau hampa nak puas hati, hampa pergi tengok daripada awal, hampa boleh tengok video-video yang kita dah share dan video-video yang aku akan share di dalam live ini. Okay, alright. Jom kita pergi dengan Dr. Mazhar Khairuddin At-Takiri. Okay, ini dalam satu video ni aku letak Ustaz Azhar Idrus. Lepas tu Ustaz Azhar, macam Ustaz Azhar ni, dia banyak video dia menceritakan soal-soal mimpi Nabi ni. Jadi ini Khairuddin At-Takiri, bekas pimpinan tertinggi pasar dia. Lepas tu kita pergi Hadi Awang, dia respon oleh ni Zainul nama apa tak tahu, aku lupa lah tadi, aku duk search tadi. Okay, Ustaz ni Dr. Mazhar pun ada, dia memberi respon juga. Dan sajalah aku selit juga seorang mamat ni. Sajalah aku selit juga. Ya, dia ada keluarkan. Dia ada keluarkan video. Jadi lagi kita akan dengar sama-sama lagi. Jadi, terima kasih kawan yang hadir, bantu aku like, komen dan subscribe. Jom kita layan. Saya mimpi Rasulullah. Cerita mengenai dengan Nabi ini kalau kita bohong, sedia terpadan dengan aku. Ismail Ziyarah. Saya mimpi Rasulullah datang melawat kapung Wusila. Dia mari diiring dengan beberapa orang sahabat dia. Orang nak kata apa ikut dia lah. Dia cerita dalam keadaan ada kesan paruk perang Uhud di wajah dia. Dia mari, dia terus beri salam. Kemudian dia kata dalam bahasa Arab, saya nak pergi cakap dengan orang Sunni, nak cakap dengan orang Syiah. Dia kata saja. Kemudian dia mari balik Rasulullah ni. Dia mari jalan, ikut jalan tu saya tengok muka dia hitam dan masam, sedih. Wajah dia sedih, sangat sedih. kalau kita bermimpi jumpa Nabi, ingat 3 perkara. Yang pertama, tidak wajib kita cerita kepada orang. Yang kedua, bila kita cerita kepada orang, orang lain tidak wajib percaya. Yang ketiga, orang yang tidak percaya dia bermimpi jumpa Nabi, jangan kamu dustakan dia. Selamat, ada 3. Okey, sekejap. Aku kan seperti mana bila macam aku tengok Rosmaya punya nama komen. Tadi aku search tak ada. Tak ada tau. Aku search tadi tak ada dah, 404 dah. Artikel daripada Harakah Daily. Why? Why? Kenapa kena padam? Biarlah. Jom kita sambung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbangkit isu tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah dijadikan sebagai hujah isu syarak ataupun untuk menjadi bukti dan juga dalil bagi sebarang tindakan. Ada dua perkara berkaitan mimpi. Yang pertama sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'an." Sesiapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia melihat aku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, karena syaitan tidak boleh memimpi aku. Seperti riwayat menyebut la yatamassalu fi surati, syaitan tidak boleh menyerupi pada rupa aku. Jadi hadis ini menegaskan bahawa sesiapa sahaja boleh saja bertemu Nabi SAW. Cuma persoalannya ialah, adakah benar yang itu adalah Nabi? Itu soalan nombor satu. Kerana itulah kata para alim ulama, mesti dipastikan bahawa memang itulah dia Nabi yang dia mimpi dengan rupa Nabi seperti mana yang dilihat ketika hayat baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sebab itulah seorang sahabat Nabi SAW namanya Ibn Abbas, bila mana seorang khatib penulis beliau bernama Yazid Al-Farisi beritahu dia bermimpi bertemu Nabi. Lalu dibacakan hadis, fa inna syaitana la yatamassalu bi, syaitan tak boleh menyerupai Nabi SAW. Kemudian tanya dia, tolong ceritakan pada aku apa dia sifat-sifat laki-laki kamu tengok tadi. Lalu beliau sifatkan. Selepas beliau sifatkan, lalu kata Ibn Abbas, kalau kamu melihat Nabi pada hayat baginda, maksudnya kamu tentu tidak akan menceritakan lebih daripada apa yang kamu ceritakan dalam mimpi itu. Artinya Ibn Abbas menafikan dia melihat Nabi. Kerana kalau benar itu Nabi, sifat-sifat Nabi tak sebanyak mana sifat yang digambarkan dekat kita tadi. Itu menunjukkan bahawa boleh saja seseorang itu menunjuk orang lain yang disangka Nabi, tetapi menyerupai Nabi pada rupa Nabi pada hayat baginda tak akan dapat dibuat oleh syaitan. Artinya yang pertama, mesti kita pastikan bahawa itu adalah Nabi dengan bertanya, apakah sifat-sifat yang kamu lihat pada laki-laki yang dikatakan Nabi bermimpi itu. Kalau mendapati sifat-sifat Nabi seperti mana yang dijelaskan oleh para sahabat, diriwayatkan para sahabat, maka itu adalah Nabi. Satu. Yang kedua, apa saja mimpi bertemu Nabi, adakah boleh menjadi hujah? Jawapan tidak boleh jadi hujah. Kenapa? Kata Al-Imam Zarkashi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bahrul Muhit fi Usul Fiqh. Kata beliau, mimpi bertemu Nabi tidak boleh menjadi hujah syarak. Kenapa? Kerana orang yang bermimpi itu bukannya ahlan litahamu riwayah, bukannya berkeahlian untuk meriwayatkan. Kenapa? Dia ada mitahafuz, sebab dia tak mampu nak pelihara. Apa ketika dia tidur, dia tak mampu untuk menjadi seorang yang boleh dipercayai untuk meriwayatkan. Kerana mimpi ini selalunya dia keadaannya agak penceritaannya mungkin tidak ketika mana kita di alam hayat ini. Oleh kerana suka untuk memeliharanya, maka kata Imam Ghazali, orang yang mimpi bukannya berkelayakan untuk meriwayatkan penceritaan. Kemudian bila persoalan meriwayatkan dia persoalan tentang ta'bir, tafsir pada mimpi pula. Bagaimana? Di zaman Nabi, bila mana seorang sahabat datang jumpa Nabi, bercerita kepada Nabi bahawa dia bermimpi sekian-sekian. Lalu sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq minta izin kepada Nabi untuk mentafsir mimpi tersebut. Nabi benarkan. Lalu selepas selesai, kata Nabi, asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Kamu betul pada sebahagian dan kamu silap pada sebahagian. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa ketika mentakbir ataupun mentafsirkan maksud mimpi juga, ia adalah perkara yang boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Berarti dia perkara ijtihad. Maka bila mana mentafsirkan mimpi pun adalah perkara yang jadi betul atau salah, maka sebab dia kata ulama, mimpi tidak boleh dijadikan sebagai hujah ataupun menjadikan dalil untuk sembarang tindakan. Ini persoalan berkaitan mimpi bertemu Nabi SAW. Wallahu ta'ala. Itulah itulah penjelasan daripada Khairuddin At-Takiri, bekas pemimpin parti PAS apabila sebelum macam Khairuddin dipecat ni, dia adalah orang kata muafakat nasional tu antara UMNO Barisan Nasional bersama dengan PAS tu memang sangat-sangat diperjuangkan oleh Khairuddin. Lepas tu dia dipecat daripada PAS. So sekarang dia bersama dengan UMNO. Tapi itulah ulasan dia berkaitan mimpi Nabi. Tapi dia tak sebutlah nama Hadi Awang tu. Tapi tak apalah. Jom kita pergi ustaz yang seterusnya. Ini kalau tak silap aku adalah lepas ni, sekejap.
Sebab sebab apa nama ucapan hadis sama aja. Aku cepatkan sikit ah. Lagi bosan dia ulang benda yang sama aja. Okey, jadi jom. Sangat sedih. Bagi mereka yang bermimpi dengan perkara yang baik, yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua meyakini kalau mimpi baik akan mendapatkan kebaikan, yang ketiga berhati-hati ketika menceritakan mimpi. Ini berhati-hati ketika menyampaikan mimpi. Berhati-hati orang kata, berhati-hati. Tapi dia tak berhati-hati, dia mencerita aja. Malahan dia cerita dia tu menimbulkan satu sangkaan jahat terhadap Rasulullah. Ni yang masalah. Bila mana dalam mimpinya diceritakan kepada orang lain menyebabkan dia riak, baik dia jangan cerita mimpi, karena riak itu dosa. Menceritakan mimpi bukan wajib. Jangan karena nak menceritakan mimpi yang tidak wajib sementara dirinya tahu riak ingin mendapatkan pujian. Dia mimpi Rasulullah. Kalau dia nakkan pujian daripada orang karena mimpi Rasulullah atau yang lainnya, jangan cerita itu mimpi. Mimpi bertemu Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, kata Nabi. Siapa yang dalam hadis Bukhari, siapa yang lihat aku dalam mimpi maka dia telah melihat aku. Tapi hendaklah melihat Nabi, bukan pi melihat pakcik Arab yang pakai baju putih. Kita faham? Nabi kata, memang Nabi kata, fa inna syaitan la yatamassalu bi. Sesungguhnya syaitan tidak boleh menyerupai aku. Ya betul. Tapi syaitan boleh menyerupai orang lain yang kita sangka dia Nabi. Sebab itu bila orang bagi tahu Al-Hasan tentang dia mimpi jumpa Nabi, sifuli, ceritakan aku Nabi macam mana. Orang tu cerita sekian-sekian. Innahu syaitan, itu syaitan. Dan syaitan tak boleh serupa Nabi. Memang syaitan tak boleh menyerupa Nabi. Dia serupa orang lain, kau sangka dia Nabi. Kalaulah Allah jadi beri rezeki kita mimpi Nabi, alangkah baiknya benda yang seperti itu kita simpan untuk diri kita sendiri, untuk dijadikan satu tajuk dalam ceramah saya mimpi Nabi. Orang telah mimpi Atha bin Rabah, orang telah mimpi Nabi telah memuji Atha bin Rabah. Dan bila orang tu jumpa Atha bin Rabah, dia kata, aku mimpi Rasulullah memuji Atha bin Rabah. Atha bin Rabah kata, kau jangan sebut benda ni pada orang, kerana nak menjaga perasaan, tak nak riak, tawaduk. Orang tak pernah jadikan unsur kerohanian ini sebagai satu aset untuk dapatkan habuan dunia. Ya. Okey, alright. Sajalah aku dah nak selitkan kawan ni. Sajalah aku nak selit kan, sebab awal-awal aku dengar tu tak ada langsung ke arah politik untuk nak mengagung-agungkan dia punya, orang kata dia punya tok guru, tapi saja aku dah nak selitkan juga. Dan juga dia ni kan yang macam penyokong tegar parti PAS, kononnya perjuangan Islam yang menghalalkan fitnah, yang dia ni kalah dengan Dr. Mujahid Rawah soal fitnah tabung haji. So jom kita dengar, kalau karut kita tinggalkan dia, kita pergi video seterusnya. Dia bukannya hujah, tapi dia untuk dapatkan habuan dunia. mimpi dengan jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukannya hujah, tapi dia merupakan panduan ataupun pedoman dalam kehidupan kita. Yang Rasulullah jadikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa-siapa yang tengok aku dalam mimpi, jumpa dengan aku dalam mimpi dia, maka dia telah jumpa dengan aku. Kerana syaitan tak boleh menyamar menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam bentuk umum, tapi tidaklah yang menunjukkan hadis ini menjadikan mimpi berjumpa dengan Rasulullah menjadi hujah. Tetapi ia merupakan satu panduan ataupun pedoman bagi mereka yang ingin mengambil pengajaran dan iktibar daripada pertemuan dalam mimpi itu sendiri. Manakala orang yang bermimpi pula, kita kena tengoklah pula, kalau yang mimpi itu orang-orang yang macam kita, orang yang tak ada kekuatan di sudut kekuatan agama ataupun kesolehan dan sebagainya, mungkin ia menjadi satu panduan untuk diri kita dan keluarga kita saja. Bolehlah kita sebut demikian pada keluarga kita. Tapi kalau sekiranya ia bermimpi kepada orang-orang yang alim, yang soleh, dan dia merupakan kepimpinan dalam gerakan Islam dan sebagainya seumpamanya, maka dia kononnya dia nak cerita lah, dia nak relatekan dengan hadis ni, kononnya gerakan Islam.
Dan kita pun tak faham gerakan Islam yang menghalalkan Syiah ke apa ni. Syiah daripada kecil sampai ke besar, dan juga di dalam majlis agama Islam pun menceritakan Syiah tu adalah sesat. Kan? Tapi di pimpinan ni yang jemaah Islam yang dia kata tu kan, dia menghalalkan apa kenyataan Tok Guru dia kan, demi apa penyatuan ummah dah. Dan bulan lepas pun dia pergi Iran untuk penyatuan ummah Sunni dan juga Syiah. Ia boleh jadikan panduan kepada mereka yang ingin mengambil pengajaran dan iktibar daripada mimpi itu sendiri. Sebab hujah dalam hidup kita ini ada 4 saja sumber hujah dalam hidup kita ini: Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma' ulama dan juga qiyas. Itu je sumber hujah kita. Manakala yang lain itu dipanggil panduan ataupun pedoman ataupun satu pengajaran untuk kita nak lalui pada masa-masa yang kita akan datang nanti. Allah yarham Datuk Dr. Harudin, dia pernah bermimpi dan dia cerita kepada orang ramai tentang bagaimana mimpi dia dengan Rasulullah. Allah yarham Tuan Abdul Aziz Nikmat, dia pernah bermimpi dan dia cerita yang dia telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sebut pula yang bagaimana Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang di antara orang yang Allah bagi kelebihan mimpi berjumpa dengan Rasulullah berkali-kali dan dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Jadi kita Dan masalahnya Ustaz, masalahnya cara penceritaan arwah Tok Guru Nik Aziz dan juga arwah kepada Harudin, cerita dia macam lain. Dan cerita Hadi Awang ni siap jumpa bangkai anjing lagi. Dia cerita pasal Syiah apa semua ni. Allahu Akbar. Karut lah. kalangan kita nak jadikan satu polemik dalam masyarakat kita tentang perkara demikian. Cukuplah ia menjadi satu pengajaran dalam kehidupan kita. Dah, okey dah cukup. Habis dekat situ untuk Ustaz tu. Okey, terima kasih kawan-kawan yang hadir. Jomlah. Aku rasa tak ada apa dah. Kita pergi kita punya apa yang diagung-agungkan oleh geng-geng PAS. Oh, wow. Dalam ni jom kita lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semimpi Rasulullah. Cerita mengenai dengan Nabi ni kalau kita bohong, sedia terpadan dengan aku. Ismail Al-Siwara. Saya mimpi Rasulullah datang melawat kapung Gusila. Dia mari diiring oleh beberapa orang sahabat dia. Orang mana kata apa ikut je lah. Dia cerita. Dalam keadaan ada kesan parut perang Uhud di wajah dia. Dia mari dia terus beri salam. Kemudian dia kata dalam bahasa Arab, saya nak pergi cakap dengan orang Sunni, nak cakap dengan orang Syiah. Dia kata saja. Kemudian dia mari balik Rasulullah ni. Dia mari jalan, kot jalan tu saya tengok muka dia hitam dan masam, sedih. Wajah dia sedih. Sangat sedih. Inilah ucapan hak viral dan sampai hari ni tak berani dia ulang. Sebab ucapan inilah dia dilantik sebagai senata. Sebab ucapan inilah dia mendapat gaji berpuluh ribu. Sebab ni ucapan inilah, sebab dia tanya Tuan Ibrahim Tuan Man lah, dia hari ni mendapat perhatian di dalam parti PAS dan juga menjadi ketua DHPP. Jom kita dengar. Kejap, sangkut lah. Kejap. Mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpi saya tanya pada Datuk Tuan Ibrahim. Datuk Tuan Ibrahim kata, dia mesti, dia ada. Dia bukan kata bangsa. Dia tengok orang yang siapa yang baik yang dia mesti ada. Tapi waktu saya mimpi, bukan sekali, banyak kali. Dia mengaku beliau adalah, dan kata saya ni Nabi Muhammad. Jadi itulah saya nasihat. Kalau Islam nak tegakkan dalam Malaysia, mestilah kita kena ikut parti PAS. Kita berjuang bersama-sama. Saya nama Ramesh. Oh Ramesh. Kau punya kawan ke Ramesh?
Aduh. Apa? Oi, sorry Ustaz Bala, belum sunat bikin malu. Saya Bala Subramaniam, Ketua DSPP PAS Pusat. Saya seorang bangsa India yang beragama Hindu. Kalau kita bermimpi jumpa Nabi, ingat 3 perkara. Yang pertama, tidak wajib kita cerita kepada orang. Yang kedua, bila kita cerita kepada orang, orang lain tidak wajib percaya. Yang ketiga, orang yang tidak percaya dia bermimpi jumpa Nabi, jangan kamu dustakan dia. Faham lagi? Selamat ada 3 ni. Okay? Okey, ini aku rasa sama aja ni. Seperti mana tadi awal-awal tadi. Okey, ni sekejap. Belakang ni apa dia? Ya. Sebab saya pun pernah mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpi saya tanya pada Datuk Tuan Ibrahim. Datuk Tuan Ibrahim kata, ya mesti dia ada. Dia bukan kita bangsa. Dia tengok orang yang siapa yang baik yang dia mesti ada, boleh lah. Tapi waktu saya mimpi, bukan sekali, banyak kali dia mengaku beliau adalah, dia kata saya ni Nabi Muhammad. Jadi itulah saya nasihat. Kalau Islam nak tegakkan dalam Malaysia, mestilah kita kena ikut akibat. Kita berjuang bersama-sama. Tuh, pas harga DHPP DHPP bukan DHPP KP Senata Bala. Mana boleh guna bukan Islam? Mana boleh guna ayat bukan yang macam bukan Islam? Itu dekat dalam parlimen kita guna ayat bukan Islam pun dia punya koyak sakit hati tahu. Mana ni gunalah KP Senata Bala. Kan? Allah, tengok tu dapat gaji puluhan ribu weh. Okey, alright, habis dekat situ dah. Okey, aku rasa tak ada dah. Kita nak bawa kawan-kawan kita. Okey, sebentar. Okey, Ustaz ni dia menceritakan orang yang mimpi. Okey, kebetulan kita berada dekat dalam tajuk Bala Krishnan, Bala Subramaniam Krishnan, Bala Subramaniam. Jadi jom kita dengar. Adakah orang bukan bolehkah orang bukan Islam mimpi berjumpa Nabi? Jadi jom kita layan. Adakah orang bukan Islam boleh bermimpi melihat Rasulullah? Ya, boleh. Ada kalanya orang bermimpi Rasulullah SAW, tak semestinya orang baik. Hatta kadang bukan Islam pun juga ada kalanya boleh bermimpi Rasulullah SAW. Memang benar, orang yang bermimpi Rasulullah ingin bermimpi Rasulullah dalam keadaan rindu, kemudian berselawat kepada Nabi, ya itu satu usaha, ya kan? Tapi bukan mustahil orang yang katalah nakal sikit, tak boleh bermimpi. Kalau orang yang dia bermaksiat lalu mengatakan aku semalam mimpi Rasulullah, Allah engkau hari-hari buat maksiat, mana boleh mimpi Rasulullah? Siapa yang halang kalau orang boleh melihat Rasulullah dalam mimpinya? Siapa yang bagi syarat kalau orang mimpi Rasulullah mesti orang yang baik saja? Orang baik pun banyak tak mimpi Rasulullah pun. Faham dong? Dalam kitab Maulid Syaraful Anam saya ingat ada diceritakan tentang seorang di Mesir dahulu setiap bulan Rabiul Awal bikin maulid Nabi, dan jirannya itu orang Yahudi. Jadi setiap kali bulan Rabiul Awal si Muslim ini buat maulid Nabi, orang pun datang ramai. Kata si jiran Yahudi ni, apa kita banjiran buat tiap tahun macam ni? Kata suaminya mengatakan, ini orang dia meraihkan hari kelahiran Nabi mereka. Jadi mereka buat jemputan, buat hidangan dan macam-macam. Walhasil komplain si Yahudi ini. Subhanallah, malam tu istri si Yahudi bermimpi melihat Rasulullah SAW sedang dikelilingi oleh ramai orang. Kemudian si perempuan atau wanita Yahudi ini mengatakan, orang yang dikelilingi itu siapa? Katanya, kamu tak tahu ke? Aku tak tahu. Kalau itu adalah Rasulullah Muhammad. Kalau aku panggil dia, dia akan jawab ke? Katanya, ya. Maka dipanggil, ya Muhammad. Katanya, labbaiki. Panggilan perempuan itu panggilan ya Muhammad. Tak panggil ya Rasulullah, karena memang awalnya tak beriman. Tapi direct panggil ya Muhammad, katanya labbaiki. Kalimat labbaiki ini jawaban orang yang sangat sopan kalau dipanggil. Kata si Yahudi itu perempuan, aku panggil engkau dengan panggil nama langsung, kau jawab dengan jawaban yang sopan.
Katanya, ya, karena aku yakin engkau akan mendapatkan hidayah dan beriman. Maka dia beriman. Tapi dalam mimpi, bangun tidur, Allah, apa nak cerita dengan suaminya, semalam baru kita komplain. Pagi-pagi nampak si suami pergi ambil seekor kambing, lalu ingin dipotong kambing tu untuk buat kenduri. Kalau si istrinya mengatakan, hai suamiku, aku nampak engkau potong kambing ini, sembelih kambing macam nak buat kenduri. Katanya, ya betul aku nak buat kenduri. Kalau kenduri apa kamu nak buat? Apa munasabahnya? Apa fungsinya untuk apa? Kalau untuk orang yang kau dah masuk Islam semalam. Terkejut si istri, macam mana engkau tahu? Dan aku pun dapat tahu daripada mimpinya semalam juga kalau Rasulullah bagi tahu kepadanya kalau istrinya masuk Islam. Faham dong? So ada kalanya seorang bermimpi Rasulullah SAW walaupun dia bukan Islam. Saya terjumpa dengan salah seorang Chinese masa di Brisbane. So dia pergi jumpa dengan saya. Dia bagi tahu, saya bermimpi melihat nabinya orang Islam. Dia kata macam tu. Adakah betul saya punya mimpi? Dia kata macam tu. Kemudian saya tanya apa sifat-sifatnya, bagi tahu sifat-sifatnya. Ya, ada kalanya orang bukan Islam pun boleh bermimpi Rasulullah SAW. Harap-harap dia itu masuk Islam lah. Allah alam, kita sudah cuba masa itu. Oh, wah. Kalau hampa tengok kan, kalau hampa, apa yang ku faham kan? Apa yang ku faham? Sebab aku tak dapat nak fokus. Okey, apa yang ku faham? And apabila depa buat program maulid, depa buat jiran sebelah rumah dia buat program maulid apa semua kan. Lepas tu apa, okey, alright, sekejap lagi kita akan bawa sikit video dia pendek je. Apabila jiran sebelah rumah dia setiap tahun buat Maulidur Rasul lah, mudah cakap, buat program maulid, berselawat sallallahu ala Muhammad, buat sehingga jiran sebelah tu dia terasa ganggu kan, sebab ramai apa semua. So, jadi dia mula nak ambil tahu program apa hang buat setiap bulan ni. Tahu tak tahulah kan, Allah jentik hati dia dan Allah izinkan dia bermimpi Rasulullah. Dan Allah bagi juga suami dia tu juga bermimpi. Tahu-tahu suami dia dapat tahu mimpi isteri dia, suami pun bagi tahu kepada isteri dia apa yang dia mimpi. Alhamdulillah, memeluk agama Islam. Itu simple lah apa yang aku faham. Okay, tadi dia ada jumpa kawan dia apa semua, tak apalah, okeylah. Jadi alhamdulillah itu kita boleh nampak perjalanan. Ini duduk dengan pahaya mimpi Rasulullah berkali-kali. Aku tak tahu. Alright, jom kita tengok. Dia ada lagi tak mati. Nabi jumpa dengan dia dalam mimpi. Nabi kata, wahai tuan guru, teruskan berdarah bulan ni Islam sampai ke akhir hayat kamu. Yang syoknya ni Nabi Muhammad panggil hadiah orang tuan guru. Apa dengar balik? Tu, Nabi jumpa Hadi dalam mimpi. Bukan Hadi yang mimpi Nabi. Teruskan berdarah bulan ni Islam sampai ke akhir hayat kamu. Kita ni betul, kalau tak betul dia mungkin tanya tu dia Hadi. Dia ada lagi tak mati. Nabi jumpa dengan dia dalam mimpi. Nabi kata, wahai tuan guru, teruskan berdarah bulan ni Islam sampai ke akhir hayat kamu. Weh, hampa dengar elok-elok. Nabi yang jumpa dia dalam mimpi. Nabi jumpa dengan dia dalam mimpi. Nabi kata, wahai tuan guru, teruskan berdarah bulan ni Islam sampai ke akhir hayat kamu. Seorang ustaz yang juga pengurus madrasah didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru pada Isnin kerana melakukan kelucahan melampau terhadap lelaki di hotel di Kota Baru. Ini yang terakhir dia ada tulisan ni. Okey, Hadi pergi negara Syiah. Iran sebab mimpi jumpa Nabi. Orang yang kerap bermimpi bertemu Rasulullah. Ustaz Hadi. Ada apa-apa kawasan, dia bertemu Rasulullah. Kadang dapat terus. Tapi benda ini tak boleh jadi hujah. Hujah lah nak pergi mahkamah, saya mimpi malam. Tak pakai. Tapi saya biasa bincang dengan dia seorang sama seorang. Dia cerita satu. Apa yang dia pergi ke Tehran dulu pun ada kaitan dengan arahan yang dia dapat melalui mimpi. Itu benda biasa. Takkan dia tak beritahu kan.
apa kata waktu dia jumpa Nabi, dia pergi Masjid Rusila, nampak bangkai anjing, tiba-tiba muka Rasulullah hitam, lepas tu duk nak marah. Tapi kawan tu apa Hasim Yasin dia tak bagi tahu pun. Okey, aku rasa ustaz-ustaz semua dah habis. Kita nak bawa semua respon kawan-kawan kita. Kalau tak silap aku respon kawan-kawan kita duk ada 10 orang ada kot. 10 orang memberi respon. Bantu aku like, komen dan subscribe.